Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada tengah hari ini kita lihat dalam pembincangan pembahagian iddah. Iddah terbahagi kepada dua. Satu dipanggil iddah penceraian dan juga iddah kewafatan, kematian. Iddah yang disebabkan oleh penceraian tidak wajib beriddah melainkan kepada orang yang telah disetubuhi, perempuan yang telah disetubuhi. Adapun perempuan yang belum disetubuhi, maka tidak ada iddah baginya dan tidak wajib iddah baginya, tidak ada iddah baginya. Dan perempuan telah disetubuhi min ajli bara'atir rahim, yang telah disetubuhi perlu menjalani iddah, yang telah disetubuhi, sama ada dengan berlaku penceraian ataupun kematian. Fa'iddatul hamil, ini cerita tentang bab yang pertama dulu, iaitu yang mengenai iddah penceraian. Yang disetubuhi pasti ada iddahnya, kerana untuk bersihkan rahim dia. Maka iddah perempuan yang hamil sehingga melahirkan anak, seperti mana dalil dalam Quran, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahunna, perempuan yang mengandung sehingga sampai tempoh dia untuk dia beranak. Ayat ini adalah mengkhususkan iddatul hamil. Ayat ini mengkhususkan mengenai dengan iddah perempuan yang hamil, berbanding dengan ayat-ayat selainnya, iaitu ayat yang lain mengenai dengan perempuan yang telah dicerai, yang telah dicerai oleh suami dalam keadaan tidak mengandung. Adapun perempuan yang tidak hamil, iaitu perempuan yang hail, dipanggil hail, tidak hamil. In kanat min zawatil haid, sekiranya mempunyai haid, maka iddah dia 3 bulan, 3 kali suci. Quru' di sini makna 3 kali suci, 3 kali dia suci, bukan 3 kali kedatangan haid, 3 kali dia suci. Okey. Ulama menyatakan tanadharu Abu Ubaidah, tanadhara Abu Ubaidah wa huwa rajulun nahwiyyun kabir, berlaku munazarah. Munazarah ni perdebatan antara Abu Ubaidah bersama dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Abu Ubaidah seorang lelaki yang mahir dalam bidang nahwu, yang senior lah dalam bidang nahwu. Abu Ubaidah menyatakan innal quru' huwa at-tuhur, sesungguhnya quru' itu adalah suci. Quru' adalah suci berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka dalam tempoh iddah mereka, maksud tempoh suci mereka. Okey. Imam Asy-Syafi'i menyatakan al-quru' adalah dengan makna haid, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahid. Ini dinukilkan ketika bagi mereka yang tidak ada haid, iddah mereka beberapa bulan, iaitu 3 bulan. Fadalla ala anna al-asl al-haid. Wajah fil hadis tada'us salah ayyama aqra'uha, datang dalam hadis hendaklah ditinggalkan solat pada hari-hari aqra'uha. Hari aqra', hari quru' tu hari apa? Mereka ulama menyatakan quru' ini adalah pada kalam Arab menunjukkan maknanya haid dan juga suci.
fahuwa minal asma'i al-mushtarakah. Dan sebenarnya mengenai dengan quru' ini dia dipanggil sebagai nama yang berkongsi. Ada dua maksud. Maksud suci dan juga maksudnya haid. Imam Asy-Syafi'i menyatakan makna haid fatanazara, maka mereka dua berlaku perdebatan. Wa kullu wahidin minhuma, setiap seorang di kalangan daripada kedua orang tadi, Imam Syafi'i dan juga Abu Ubaidah, yuridu izharul haq, nak menzahirkan kebenaran. Wa bihadhil munazarah, maka dengan sebab perdebatan ini, raja'a kullu wahidin minhuma ila qawli sahibihi, sehingga setiap seorang di kalangan keduanya refer kepada perkataan kawan dia, iaitu Imam Syafi'i berpegang dengan pendapat Abu Ubaidah, Abu Ubaidah berpegang dengan pendapat Imam Syafi'i. Wa minal ma'thur, daripada ma'thur, daripada perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata ma nazartu ahadan illa tamannaitu an yudhhirallahu al-haqqa ala yadayhi. Aku tidak mahu berdebat dengan seseorang melainkan aku bercita-cita nak Allah Ta'ala menzahirkan kebenaran di hadapannya. Quru' adalah suci di antara dua darah. Telah berkata dalam kitab Mughnil Muhtaj Khatib Asy-Syarbini dalam Matan Al-Minhaj, wa huwa al-quru'. Quru' adalah dari segi bahasa mushtarak, berkongsi antara makna haid dan juga suci. Bila disebut wa min itlaqihi 'ala al-haidi ma fi khabarin Nasa'i wa ghairuhu tatruku as-salah ayyama aqra'uha. Kadang-kadang diitlaq disebutkan quru' ni dengan makna haid, iaitu seperti mana riwayat Imam An-Nasa'i, hendaklah kamu tinggalkan solat pada hari Aqra'. Aqra' ni pada hari haid. Dikatakan hakikat, makna hakikat iaitu yang awal, majaz iaitu makna yang kedua. Okey. Ada yang kata, tengok, ada yang mengatakan makna quru' itu hakikat. Kalau hakikat maknanya ada yang kata makna hakikat itu haid ataupun suci. Kalau makna hakikat itu haid, maknanya makna yang kedua, makna majaznya adalah tidak haid, iaitu maknanya suci. Dari sudut istilah at-tuhur, maksud quru' adalah suci, seperti mana diriwayatkan daripada Umar, daripada Ali, daripada Aisyah dan juga selain daripada mereka di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, iaitu li'iddatihinna wa ahsul iddah fatalliquhunna li'iddatihin, ceraikanlah isteri kamu pada iddah mereka, iaitu pada tempoh suci mereka. Wa ahsul iddah, dan hitung iddah mereka. Wa talaq, talak pada haid adalah diharamkan. Jadi jelas dalam ayat ni fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, maksudnya ceraikan mereka dalam iddatihinna, iaitu dalam tempoh suci. Adapun iddah perempuan apabila iddah tersebut min ghairi zawatil haid, bagi perempuan yang tidak ada haid seperti kanak-kanak yang kecil, wa haddadu sinnul ya's, dan juga menopause, maka iddah dia adalah 3 bulan. Manakala orang yang terputus haidnya dalam keadaan dia beriddah, wa hiya fil iddah, sedangkan dia dalam iddah, terputus haid, kita lihat apabila perempuan tu dia adalah orang yang mempunyai haid dan dia pernah berhaid
kemudian tiba-tiba dalam iddah tersebut haid dia terputus, wahiyya fil iddah, dalam tempoh haid, Imam Syafi'i menyatakan syaddadu fi hukmi iddatiha. Imam Syafi'i menyatakan mengenai hukum iddahnya syadd, wa qalu tantaziru ila an tasil sinnul ya's aw tahir. Kena tunggu dulu, tantazir, tunggu sehingga sampailah, maknanya dia memang putus haid, maknanya menopause, ataupun dia akan datang haid kembali. Kena tunggu. Dalam qaul qadim mazhab Syafi'i menyatakan, dan juga mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga telah memfatwakan oleh satu jamaah di kalangan ulama-ulama mutaakhirun, dia kena tunggu 9 bulan, kemudian dia beriddah 3 bulan. Dia tunggu 9 bulan, kemudian baru dia beriddah 3 bulan. Dalam mazhab Syafi'i dan qaul jadid, sekiranya terputus haid la li'illatin, bukan dengan sebab sakit, fakadha ala mazhab al-jadid wa bihi qala Abu Hanifah. Kalau bukan terputus haid bukan sebab sakit, maka tunggu dulu kalau dah dia ni umur yang menopause ataupun tidak. Kalau tidak, mungkin ada sebab-sebab yang lain. Sekiranya memang tak datang haid dah, maka barulah kita kembali menyatakan iddahnya adalah 3 bulan. Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syarak, sebahagiannya dipanggil ta'abbudi, yang tidak boleh zahir, tak boleh terzahir hikmahnya kepada kita. Perempuan rahim dia ni barian, bersih bila mana haid yang pertama bersih, maknanya datang suci kali kedua, kali ketiga tu untuk apa? Itulah dipanggil sebagai ta'abbudi. Kama fil amah tastabra' bi haidatin kama sayati. Okey, kalaulah seorang perempuan meminum ubat fa'awadaha al-haid, kemudian datang kembali haid dia, awadaha al-haid, jaza, maka hukumnya harus harus, tak jadi masalah. Wa kadza sahibatul hamal, begitu juga orang yang mana mengandung, idza akhraja hamluha bi amaliyah, apabila dia mengeluarkan kandungannya dengan pembedahan, dengan operation, fa innaha tantahi iddatuha bi ikhrajih, maka berakhirlah iddahnya dengan sebab dikeluarkan janin tadi daripada perutnya. Okey. Amma law syaribat dawa yamna'ul haid, adapun orang yang minum ubat, makan ubat ya untuk menegah haid, untuk supaya tak datang haid, litahulu iddatuha ila 3 ashhur, supaya jadilah iddah dia 3 bulan, daripada 3 kali suci pada 3 bulan. Fala tatahawal, ini tidak akan berpindah, dia tidak akan berpindah daripada 3 kali suci pada 3 bulan. Bal tadurru nafsaha, bahkan dia memudaratkan diri dia dengan perbuatan ini, sehingga dia menunggu sehinggalah yu'awiduha al-haid, sehingga dia kena tunggu, wa tantazir hatta yu'awiduha al-haid, sehingga dia datang haid, au tasil ila sinnil ya's, ataupun tunggu sampailah umurnya menopause. Innama al-mu'tamad annahu isnatani wa sittuna sanatan, umur menopause ni 62 tahun. Sama juga yang tadilah, kalau dia ada haid tapi kemudian sedang haid ni, sedang iddah ni, tiba-tiba haid kali kedua tak datang, kali ketiga tak datang, apa yang perlu buat? Dia tunggulah sampai umur 62 tahun, baru menopause, barulah iddahnya 3 bulan. Kalau tak, dia tunggu sampai darah keluar, ataupun berjumpalah dengan doktor, tanya masalahnya, tak keluar haid disebabkan sakit ke apa ke. Kalau selalu kalau tak
bila mana berlaku seperti ini selalunya ada masalah lah pada perempuan tersebut. Tapi sekiranya dia makan ubat untuk hentikan haid, iddah dia tidak akan berlaku 3 bulan, bahkan sampai haid dia kembali balik, kemudian barulah bermula iddah dia. Kalau stop 6 bulan tak datang haid, lepas 6 bulan keluar haid, maka lepas 6 bulan tu barulah start iddah dia. Hal khalwah bil mar'ah min ghairi wat'in taqtadil iddah, adakah duduk bersama dengan isteri tanpa menyetubuhi dia taqtadil iddah, itu juga dianggap sebagai dia menghabiskan iddah dia? Pada masalah ada khilaf, pendapat yang mu'tamad dia tidak dikira sebagai iddah. Wa tusaddaqu az-zawjah la fima idza da'at annahu wati'aha aw lam yata'aha. Okey. Jadi perempuan ni bila beriddah tak boleh duduklah bersama dengan suami dia, akan duduk berasingan walaupun tidak disetubuhi. Itu perempuan yang kita cerita mengenai dengan perempuan yang haid. Satu lagi perempuan yang kematian suami, maka wajib ke atasnya al-ihdad, berkabung, dan wajib ke atas perempuan tadi meninggalkan setiap perhiasan seperti celak, minyak ke rambut dan sebagainya. Kadang-kadang diitlakkan perempuan ini ataupun disebut perempuan ataupun yang kematian suaminya pada ketika itu dia sedang mengajar, aula tazal, ataupun tata'allam, dia sedang belajar, mengajar ataupun belajar, dan dia nak sempurnakan pengajian dia. Kalau dia sedang belajar, boleh tak dia keluar rumah untuk belajar, untuk mengajar? Ulama menyebutkan sebenarnya untuk perempuan ini mulazamatus sakan, lazim untuk dia duduk kat rumah, wajib, melainkan kerana hajat. Wa min babi aula ad-darurah, kalau hajat boleh keluar, kalau darurah lebih-lebih lagi boleh keluar, kerana hajat tu lebih rendah daripada darurah. Maka dia buat perbezaan antara hajat dan juga darurah. Darurah ni maksud dia mesti kena keluar daripada rumah tu, tak boleh duduk. Contohnya seperti mana rumah dia hampir roboh, dekat dengan tanah runtuh, dekat nak runtuh rumah dia. Au khafat min fisqatin, ataupun dia takut kawasan dia tu kawasan banyak perempuan-perempuan jahat, takut mempengaruhi dia. Au istahtau wahsyatan tu'sir ala nafsiha, ataupun dia rasa sunyi sangat, tak ada orang kawasan rumah tu, sunyi sangat, dan boleh memberi kesan kepada diri dia. Ataupun zada ijar as-sakan, kullu hadhihi al-asbab tubihu lahal khuruj, ataupun telah ditambah ijar, telah menambah sewaan rumah. Asal sewa rumah mungkin RM500 je, tapi bila kematian suami tiba-tiba penyewa naik sampai RM800, maka dia boleh keluar. Setiap sebab-sebab ini boleh untuk dia keluar daripada rumah. Itu dipanggil darurat. Kalau keluar kerana hajat, seperti mana keluar kharajat inda jaratiha, keluar untuk bertemu dengan jiran je, litaqzal, supaya mungkin ada baju koyak nak suruh kawan jiran dia tu yang pandai jahit, nak suruh jahit baju ke, wa tatahaddas ilaiha, ataupun nak suruh dia teman untuk bersembang-sembang ke, untuk keluar ke rumah jiran depan, tak jadi masalah. Itu namanya hajat. Ulama kata harus. Wa ta'lim, pengajian, a'taqidu annahu yushabbihu, pengarang kitab Al-Yaqutun Nafis menyatakan untuk pengajian, orang yang sedang belajar nak sempurnakan pengajian dia, suami dia mati, aku beriktikad, iaitu dia menyerupai hajat, ada keperluan, ada hajat, boleh.
Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas dia berkata dalam kalamnya, ja'at imra'atun tas'aluhu 'anil ihdad. Datang seorang perempuan tanya kepada Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengenai dengan hukum berkabung. Jadi wa kana qadi al-kharibah idzaka ba Huwairis mawjudan. Dan dia pada ketika itu qadi di sebuah tempat namanya Kharibah. Idzaka, dan pada ketika itu ba Huwairis ada. Maka dia berkata kepada perempuan tadi, kamu nak pandangan aku ataupun kalam qadi? Qadi Khuraibah pada ketika itu ba Huwairis ada, tapi dia tanya kepada Ahmad bin Hasan Al-Attas. Maka Ahmad bin Hasan Al-Attas kata, kamu nak pandangan aku ataupun pandangan Qadi Al-Kharibah, yang nama ba Huwairis? Dia kata kepada Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia kata, uridu kalam, aku nak pandangan kamu. Maka Ahmad bin Hasan Al-Attas kata, ista'mili kulla syai'in illa az-zawaj. Kamu buatlah setiap sesuatu, kerjakanlah melainkan perkahwinan. Kamu ada hajat apa, kamu buatlah kalau ada hajat, melainkan kamu tak boleh kahwin lain. Wa indana nahnu qaul fil amilah mislul muzara'ah yatasamahun ma'aha. Di sisi kami juga dalam mazhab Syafi'i, kami bagi kami menyatakan ada satu pandangan mengenai dengan al-amilah, perempuan yang bekerja, yang kematian suami tapi dia bekerja. Contoh, dia bekerja sebagai pekebun, kerja kilang. Yatasamahun ma'aha, mereka memberi toleransi, kelonggaran lah kepada perempuan yang bekerja ni. Li'annaha turidu an tashtaghil, kerana dia nak untuk sara hidup dia. Seperti itu juga man indaha at-tafal, orang yang di sisinya ada anak. Walam yakun laha a'il wa turidu an ashtari laha hajat, dan tidak ada baginya a'il, orang yang dapat bantu dia. Dia ada anak-anak, nak beli susu, nak beli apa ke makanan dan sebagainya, maka dia boleh keluar untuk membeli kerana ada hajat. Dan diberi kelonggaran juga untuk bercelak ketika darurah, seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah. Datang seorang perempuan berjumpa dengan Nabi SAW. Perempuan tadi bertanya, ya Rasulullah, inna banati tuwfiya anha zawjuha, sesungguhnya anak perempuanku ni dia beriddah kematian suami dia. Wa qad ishtakat ainuha, matanya sakit. Adakah boleh untuk dia bercelak? Adakah boleh untuk dia bercelak? Maka Nabi SAW bersabda, la, tak boleh. Marrataini aw salasan, 2 kali dia berkata tak boleh, tak boleh, ataupun 3 kali tak boleh. Nabi kata tak boleh. Qalu fi hadzal hadis, ulama menyatakan mengenai hadis ini, sesungguhnya Nabi SAW mengetahui mengenai dengan perempuan ini, annaha la raibatun fiha, kerana dia ada keraguan padanya. Dihikayatkan daripada sebahagian ulama Syafi'iyah bahawasanya lisauda an taktahil li'annahu la yu'sir fiha wa la yaziduha jamalan, bahawasanya perempuan yang berkulit hitam ni dia bercelak dan tak memberi kesan padanya dalam tempoh iddah, kerana tak bertambah pun cantik dia. Itu sebab dihikayatkan daripada sebahagian ulama Syafi'i. Aqawilul fuqaha fima tajtanibu al-muhaddah mutaqaribah, wa dhalika fima yuharriku ar-rijal bil jumlah ilaiha, wa aktsar ma yuharriku ar-rijal al-jamal wa huwa tabi'iyyun wa la yumkinuha al-infaq minhu bal tajib al-muhafazah alaih. Bahkan kena jauhkan diri daripada celak, tak boleh celak. Walaupun sakit mata pun tak boleh celak, Nabi larang. Sebab dia dalam tempoh iddah.
pernah ditanyalah salah seorang di kalangan ulama fiqh pernah ditanya bahawasanya seorang perempuan ini dia nak pakai perhiasan, fasa'alahum, maka dia tanya kepada mereka, hal hiya jamila atau qabihah, perempuan ni perempuan cantik ke huduh? Maka mereka kata kepada faqih ni, salah seorang di kalangan ulama fiqh ni, dia adalah cantik. Fa ansyada hazainil baitaini al-masyhurain wa mal huli illa zinah linaqisatin yutammim min husnin idza al-hasan qassara fa amma idza kana al-jamal muwaffira fa husnuki lam yahtaj ila an yuzawwara. Sebenarnya cantik tak cantik ini bukan satu ukuran, pada pandangan manusia berbeza-beza. Jadi kalau hukumnya tak boleh, tetap tidak boleh. Perhiasan, celak semua tidak dibenarkan. Lelaki ada iddah, di sini lelaki kalau dia kahwin 4 orang, kemudian dia ceraikan salah seorang daripada 4 tersebut dan dia nak kahwin lain, maka tak boleh dia kahwin lain melainkan sampailah idza kana raja'iyah hatta tantahi iddatuha. Kalau perempuan tu perempuan yang ditalak raja'i, yang boleh rujuk balik, tunggu sampai dia habis iddah dulu baru boleh kahwin. Kahwin lain. Kalau tak dia kahwin 5. Masalah yang kedua, idza talaqa zawjatahu al-wahidah talaqan raja'iyyan. Bila mana dia telah cerai isteri dia seorang je dia ceraikan dengan talak raja'i, kemudian dia nak kahwin dengan adik-beradik kepada isteri ataupun makcik isteri. Ataupun makcik isteri. Ataupun selain daripada mereka yang mana haram untuk dikumpulkan antara isteri dan juga orang yang kita nak kahwin tu, makcik isteri, adik-beradik isteri, maka hukumnya juga tak boleh sampailah dia habis iddah dia. Pernah ditanya kepada Ibn Hajar mengenai orang yang mana ista'jalat haidha bidawa, dia nak segera haid dia dengan cara dia makan ubat, hal tanqadi bihi iddatuha am la, adakah akan habis iddah dia dengan sebab dia makan ubat tersebut ataupun tidak? Tak habis iddah, belum habis iddah lagi. Fa ajaba biqaulihi na'am. Imam Ibn Hajar kata ya, kama sarrahu bihi, seperti mana ulama menjelaskan, wa min samma sahhahu aidan bi annaha law ista'jalathu lam taqdi salata ayyamih. Mereka menjelaskan bahawa perempuan tersebut kalau dia nak segerakan haid, nak segerakan haid dia, lam tuqda salata ayyamih, tak perlu diqada solat hari-hari haid tersebut. Jadi iddah dia pun habislah cepat. Kalau dia nak haid banyak kali dia makan ubat. Seperti itulah di sisi mazhab kita di Hadramaut. Di Yaman, Hadramaut, idza kana hunaka bintun yatimah, apabila di sana ada seorang anak perempuan yang yatim, mereka nak berkahwin dengan anak perempuan yatim ni sebelum balik. Ulama Syafi'i yushaddidun, berkeras untuk mengenai kahwin dengan anak yatim yang belum balik ni. La yasihhu iznuha, tak sah, mereka kata tak sah izin budak perempuan tadi. Wala tuzawwaj bil ijbar, dan tak boleh dikahwinkan budak perempuan tadi dengan cara paksaan. Bi ghairi izniha, tanpa izin dia. Tak boleh izin dia tak sah dan tak boleh paksa dia. Fayu'tunaha dawa, maka mereka beri kepadanya ubat supaya dia haid, cepat haid. Kemudian bila dia haid, dia dah balik, maka fayuzawwijunaha bi izniha, maka mereka boleh berkahwin dengannya dengan izin daripadanya. Tapi dalam kalau kita di Malaysia tetap kena izin daripada wali juga, walaupun sudah balik, walaupun tak ada ibu ayah, tapi wali dia, wali yang kita panggil yang aqrab lah, wali yang selepas kematian ayah siapa adik-beradik dia. Cuma wali ni wali mujbir lah kita panggil, sebab dia ayah, dia boleh paksa. Tapi abang tak boleh paksa. Bermula iddah an talaqil ghaib aw mautihi min hina talaq aw wal maut, la min hina bulughil khabar. Bermula iddah talak
lelaki yang ghaib, suami yang ghaib, yang hilang ataupun mati dia, ketika mana talak dan juga mati. Bukanlah ketika mana bulughil khabar, sampai perkabaran kepada dia. Bukan dia dah tahu baru start haid, tapi bermula iddah tu bila bermula iddah ketika mana hari kematian dia. Bila bermula iddah, bermula bila mana suami tadi ceraikan dia. Ini untuk lelaki yang ada iddah pula. Kalau di Malaysia kita ini, kalau dah berkahwin cerai, dia tak boleh kahwin untuk kali yang kedua dengan perempuan lain, kerana perempuan tu habis iddah lah. Kalau tak, dia kena ambil borang poligami. Cukup sekadar itu dulu pengajian iddah kewafatan suami dan juga iddah yang bukan yang disebabkan penceraian. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an